Hai, Assalamualaikum. Salam kisah seram. Bersama dengan saya, Fikri Latif. Kisah seram kali ini, saya telah mengumpul daripada orang-orang yang telah DM saya cerita masing-masing. Dan ini merupakan cerita daripada Anis Syazwani. Dia berkata, kisah seram saya ketika berada di UiTM Campus Samarahan 2, baru jadi awal tahun ini, masa baru buka SEM. Bilik yang saya dapat SEM ini berada di tingkat 3. Ketika ini bilik yang saya daftar adalah merupakan bilik yang biasa, yang di mana cerita ini merupakan cerita daripada senior dia yang berkata bilik ini agak keras. Untuk dijadikan cerita, dia memberitahu bahawa cerita ini sama ada betul ataupun tidak, kerana cerita itu berdasarkan cerita yang telah diceritakan oleh senior dia. Seperti mana yang dia beritahu pada saya ini, ketika dia berada di dalam bilik bersama dengan roommate dia merasakan seperti ada orang sedang memerhatikan dia. Ketika dia sedang study dan juga ketika dia sedang solat. Pada mulanya dia tidak melayankan benda itu sebab dia rasa kalau dia melayan benda itu mungkin benda itu akan kacau dia. Dan selepas itu setiap malam di bilik mandi dia akan terdengar pipe terbuka dengan sendiri. Walaupun tidak ada orang dalam bilik mandi tersebut, saya masih ingat lagi pernah sekali waktu itu, waktu maghrib, saya tengah hafal Yasin untuk assignment CTU. Tengah saya menghafal Yasin, langsir tingkap bergerak dengan sendirinya. Pada mulanya dia tidak melayankan benda tu dan dia meneruskan untuk membaca Yasin. Dan selepas dia tidak melayankan pada awalnya itu, kejadian berlaku lagi sekali. Dia berkata tengah saya hafal Yasin, langsir yang dekat tingkap tiba-tiba bergerak. Mula-mula tu saya fikir angin sebab saya memang buka tingkap malam itu sebab panas. Jadi saya buat-buat tak tahu. Lepas itu saya sambung membaca Yasin. Dan pada ketika itu, langsir bergerak lagi sekali. Tapi kali ini, langsir itu bergerak bukan macam yang pertama. Tetapi dia bergerak seperti ada orang tengah main langsir tersebut. Selepas itu saya berhenti membaca Yasin sekejap sebab tak sedar hati. Lepas daripada itu, malam yang sama saya kena lagi. Saya merasakan atas loker saya macam ada orang tengah duduk di atas loker tersebut dan sedang memerhatikan saya. Pada ketika itu, saya baring menghadap ke dinding. Tetapi saya tidak nampak jelmaan tersebut. Cuma yang saya nampak adalah kakinya yang terjuntai daripada atas loker itu. Jadi, saya menjadi takut sangat dan saya tidak mampu untuk menggerakkan badan saya. Sambung pada malam esoknya, benda itu tak kacau saya, tapi benda itu kacau kawan saya dekat katil sebelah. Malam tu kawan saya dengar hanger dalam loker dia berbunyi seperti bunyi orang ketuk hanger dekat loker. Kawan saya itu, dia selalu sumbat telinga dia dengan earphone sebab dia jenis yang suka dengar lagu sebelum tidur. Lepas dia dengar bunyi itu, terus dia tidur tutup satu badan selimut. Dan keesokan harinya, dia tanya kepada saya, yang saya ada dengar tak macam orang ketuk-ketuk hanger malam tadi. Secara jujurnya saya cakap saya memang tak dengar langsung, tak dengar orang ketuk hanger dekat loker. Lepas itu terus muka dia berubah. Jadi takut sebab kawan saya ini jenis yang penakut. Dia jenis yang tak dapat nak abaikan benda itu. Semua benda dia nak layan. Lepas itu pernah sekali pada hari Jumaat waktu petang, selalunya siapa yang duduk dekat area kucing akan balik rumah masing-masing. Sebab Sabtu Ahad tak ada kelas. Jadi tinggal saya dan kawan saya dekat dalam bilik tersebut. Dan petang itu kita orang macam plan nak study sama lepas isyak. Tapi belum sempat isyak, time maghrib, kita orang dah keluar daripada bilik tersebut. Sebab waktu kita orang tengah solat maghrib,
kita orang dengar macam ada orang bunyi dekat dalam bilik mandi. Kita orang terus takut. Lepas habis maghrib, semua kita orang siap-siap terus keluar dari bilik sebab takut siapa yang tengah mandi dalam bilik mandi, sedangkan tidak ada sesiapa pun yang ada dekat area tu. Nak dijadikan cerita, tiba-tiba ketika itu waktu PKP, pihak UiTM suruh student semua untuk kosongkan college, tapi ada sesetengah student terpaksa tinggal di college tersebut sebabkan flight semua cancel. Waktu PKP itu saya ada tanya orang yang pernah tinggal kat dalam bilik itu, macam mana keadaan bilik tu sebelum ini. Nak dijadikan cerita, orang yang pernah tinggal dekat bilik itu dulu waktu mula-mula dia daftar masuk, dia ada nampak Bible dengan rantai cross dekat dalam bilik atas meja belajar. Pada mulanya orang tu terfikir, mungkin tertinggal kot. Lepas tu dia bagi barang tersebut dekat pihak college. Dah lama-lama dia duduk dekat bilik itu, makin hari makin teruk dia kena. Roommate dia pernah sekali waktu itu seorang-seorang dalam bilik sebab yang lain semua balik rumah masing-masing sebab waktu tu cuti pertengahan sem. Jadi semua boleh balik, tinggal roommate dia seorang ni je yang tak balik. Malam tu roommate dia dengar bunyi nenek ketawa dekat dia sambil cakap, "Sik, sabar. Nenek mau tinggal, kita mati cu." Translate dia, "Tak sabar nenek nak tengok awak mati cu." Lepas nenek tu cakap macam tu, dia terus tak bergerak sebab tak berani. Dan dia selimutkan seluruh badannya dalam keadaan yang menggigil satu badan. Esok hari, dia terus demam sebab benda tu kacau. Lepas itu orang yang tinggal dekat rumah sebelum, saya pernah kena cakar dekat bahagian belakang badan sampai nampak kesan merah. Tapi tak berdarah, just kesan macam kena cakar sebab waktu itu dia buka surah Ruqyah kuat-kuat dalam rumah itu sebab nak halau benda tu. Sebenarnya, benda itu tak dapat halau sebab orang cakap bilik itu memang tempat dia dari dulu. Memang tak dapat dibuang. Dah tahu semua cerita pasal rumah ini, saya terus bagi tahu roommate saya pasal rumah itu. Bila saya dah bagi tahu, barulah diorang semua buka cerita satu-satu pasal apa yang diorang kena dalam rumah tersebut. Ada yang kena tarik selimut, ada yang benda tu kacau waktu diorang tengah tidur. Benda tu duduk atas loka, mencangkung. Sumpah bilik tu seram, tak nak tinggal sandah. Daripada Anis Syazwani. Seram cerita ni. Jadi itu merupakan kisah yang terjadi kepada Anis Syazwani ketika dia belajar dekat UiTM kampus Samarahan 2 di Sarawak. Mungkin ini menjadi satu kebiasaan kepada student-student yang belajar dekat college, yang tidur dekat college. Kerana mungkin tempat yang mereka duduk itu merupakan tempat benda tu duduk sebenarnya. Jadi kalau korang nak tahu cerita yang seterusnya, korang tunggu untuk next episode Kisah Seram Season 2. Kisah Seram. Hai, saya Fikri Latif. Jangan lupa subscribe, like, share dan juga turn on notification channel Stirk Production kerana nanti akan ada banyak video menanti anda. Jangan lupa